Ramai je orang keluar dari station. Ramai. Dia je yang buat kecoh. Linda. Assalamualaikum, selamat petang. Saya Ahmad Lasik. Selamat datang ke show Dalam Bilik yang kini berada dekat KL Podfest 2024 di PJ Pack 1 Utama. Terima kasih korang yang sudi datang masuk mendengar. Dan untuk pengetahuan korang, inilah kali pertama kita join event podcaster yang menghimpunkan podcaster yang ramai dekat Malaysia ni. Yes, kita antara salah satu program show Dalam Bilik yang mendapat slot di event ini. Terima kasih kepada pihak penganjur KL Podfest 2024. Okey, baiklah. Saya Ahmad Lasik. Untuk pengetahuan korang, sebenarnya show Dalam Bilik ni telah pun ada 53 episod totalnya sehingga ke hari ini di platform YouTube Oh Bulan Official, dan juga telah pun kita muat naik di platform Spotify juga. So korang boleh search dekat Spotify show Dalam Bilik. Baiklah, untuk episod kali ni saya rasa topik yang kita nak berkongsi, nak ceritakan ni agak relevan, agak ikut trend mengenai hanya di radio. Kita akan bersama dengan orang-orang di sebalik radio. Ini dia, di sebelah saya, di depan kita semua ada Linda On dan juga Taizo. Selamat datang. Ya, terima kasih banyak. Sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, baiklah. Sebelum kita nak pergi secara perkongsian secara mendalam lagi pada hari ini kan, kita tak nak tense sangat, kita relax je. Kalau kita nak membongkarkan apa-apa pun silakan. Ini adalah peluangnya. Tapi jangan terlalu panas sangat. Saya tahu topik ni tengah panas sekarang ni. Sejak bila? Sejak abang keluar daripada stesen tu. Oh, okey. Alright. Tak pasal-pasal dia heret Linda On sekali. Ramai je orang keluar dari station. Ramai. Dia je yang buat kecoh. Linda. Dia yang buat kecoh kan. Akak dulu keluar okey je kan. Tapi I pendam. Pendam kan. Tapi hari ni Ku kita pendam sebuah duka. Selama dia tak tahu pun Linda On pendam. Pendam. Allahu Akbar. Allah. Thank you Taizo sebab bangkitkan. Dia dapat luahkan juga dalam masa yang sama. Tapi sebenarnya apa yang berlaku tu menyebabkan ramai juga bekas-bekas penyampai yang telah pun menyuarakan cerita mereka. Betul. Yang mungkin ramai yang tak tahu apakah cerita mereka dan apa yang mereka lalui sebelum ni. Betul. Dekat sinilah kita nak membongkarkan segalanya bang. Ya, kita terus bongkar habis. Boleh. Tapi kita masih, sebab kami adalah penyampai radio yang memang kita sangat menjaga kan. Kita tahu macam mana bahasa apa yang kita boleh guna pakai. Betul. Benda apa yang kita boleh bongkarkan, benda apa yang kita boleh keluarkan. Benda apa yang nak simpan pun simpan, insyaAllah. Okey, 2 orang ini pernah memenangi penyampai radio popular berita harian. Seorang 6 tahun berturut-turut dan seorang pernah menang tahun lepas. Sekali je pun. Dah abang nak keluar kenapa sekali bang? Tak kalau abang tak keluar dah dapat dah kali kan? kedua bang. Saya harap tahun ni ada lebih sikit lah. Okey, kita sama-sama mengundi ya. InsyaAllah. Amin. Semoga penonton-penonton kat sini juga mengundi satu hari. InsyaAllah. Okey, baiklah. Kita akan start dengan perbualan kita mengenai cita-cita. Okey. Sebelum korang nak menjadi Linda On dan juga Taizo nak menjadi seorang penyampai radio, mesti ada cita-cita waktu kecil-kecil. Betul tak? Okey, macam saya dulu nak menjadi penyampai berita waktu kecil-kecil. Tapi akhirnya dia macam more to digital sekarang. Tapi cita-cita sebenar saya hanya family saya tahu. Saya nak jadi penyampai radio. Pelik kan? Ni. Sebab waktu kecil-kecil mesti ada niat dan cita-cita yang lain. Biasanya budak-budak ni bila dah besar dapat kerja yang lain. Saya memang dari kecil suka radio. So ini yang saya buat bila saya dengar radio. Waktu saya duduk kat Johor, saya duduk kat JB, saya dapat dengar siaran Singapura. So apa yang saya buat ketika umur saya kurang lebih 11 tahun, 10 tahun macam tu, zaman tu zaman kaset. So saya suka dengar radio, tapi saya hanya suka bila penyampai tu bercakap. Biasa orang dengar radio nak dengar lagu. Betul. So kaset saya tu hanya akan record. Dia record kan tekan 2 button kan, play and record kan. Saya record bila penyampai tu bercakap. So lagu tu habis, dia start bercakap, saya record. Saya record, dia habis cakap, saya padam. Lagu habis saja, orang tu start cakap, saya record lagi. So dah habis show dia, saya rewind, saya dengar balik, saya ulang. Lepas tu abang saya tegur, Linda buat apa? I cakap, I suka nak jadi orang yang cakap kat radio ni. Dan abang saya cakap, ini umur 11 tahun 10-11 tahun, dia cakap apa tahu? Dia cakap, kalau Linda nak jadi, time tu dia panggil DJ radio lah. Kalau nak jadi DJ radio, jangan tiru orang. Jangan tiru. Sebab apa dia cakap, saya ikut. Selamat pagi kepada anda yang ni, saya ikut. Selamat pagi.
Selamat pagi kepada anda yang saya ikut. So abang cakap dari sekarang you kena practice be yourself, dia cakap. So saya dah practice sejak umur 11 tahun jadi penyampai radio. Oh. Hebat. Oh, hebat. Tu bila cakap nanti orang akan cakap tak adalah mentang-mentang dah jadi penyampai baru nak cerita, tidak. Dan dekat sekolah saya beranikan diri, saya cakap ada speaker, ada sound system. Saya cakap kat mana datang bunyi datang dari mana. Pergi kat bilik tu cakap ada mikrofon semua kan. I nak cakap. So I bercakap kat sekolah. Orang tercari-cari suara siapa. Waktu hari sukan. I cakap lantak lah. I bercakap aja. Lepas tu waktu umur 12 tahun ada saya jadi ahli jawatan kuasa dekat taman perumahan tempat saya tinggal kat Taman Kemajuan Baru tu. Dia orang buat meeting apa semua. Semua bagi pendapat lah, buat hari sukan lah, buat apa-apa semua. Saya bagi pendapat, apa kata buat sesi DJ. Sebab nak sangat keluarkan suara ni. Umur baru 12. Lepas tu dia cakap okey, dia siapkan sistem apa semua. I jadi DJ lah kat situ. Orang sibuk bersukan ni. I kat situ, hey kita ada lagu. Umur 12 tahun. So dekat situ dah start. Lepas tu dekat situlah orang start nampak. Waktu tu saya tahun depan nak ambil SPM. Ada seorang tu nampak, dia cakap, "Dek, jom masuk radio nak." Saya cakap tak boleh bang, tahun depan SPM. Habis SPM cari abang. Kat situlah bermula. Siapa? Dia dari Jojo's Production, kalau pernah ingat dulu zaman Exist apa tu semua. Lama. Dan dia ajak saya untuk masuk ke radio Best 104. So habis SPM, dia pergi ke warung mak saya jual nasi ayam, ada warung situ. So mak saya jual nasi ayam. Dia datang, "Dek, dah habis SPM belum?" "Dah." "Nak masuk radio tak?" "No." Tak nak. Dia panggil audition. Tu yang kat situlah bermula saya bertugas sebagai DJ di Best 104. Dia panggil broadcast executive. Ya. Tapi waktu tu Linda On memang baru habis study terus masuk. Baru habis tadi saya ada sambung belajar kat college, ambil business kejap. Lepas tu saya terus masuk radio. Yang abang tadi tu lah, yang offer tadi tu. Dekat situ lah start masuk radio, datang lah orang TV3 cakap patut masuk TV yang gerbang sambung sampai sekarang. Dan ada soalan yang panas sikit. Waktu tu gaji DJ berapa? Berapa ratus je. Oh ya. Tapi sekarang takkan ratus kan? 100,000. Ratus juga. Bukan saya, orang lain. Orang lain. Waktu saya kerja tak silap ratus-ratus saja. Tahun hujung 90-an gitu kan. Okey, itu cerita mengenai Linda On. Sampailah mendapat anugerah sampai 6 tahun berturut. Itu adalah zaman-zaman Linda On waktu tu. Penyampai radio popular. Hebat. Alhamdulillah. Okey, macam mana pula dengan Taizo? Saya minat je pensyarah pula. Sorry. Pensyarah pun antara benda yang menarik, tetapi walaupun ibu bapa saya adalah merupakan pesara guru, tapi keluarga saya tak ada siapa yang minat jadi cikgu ke ataupun pensyarah. Tapi saya nak jadi lawyer. Wow. Saya cita saya adalah untuk jadi peguam. Tapi tidak kesampaian. Bekas girlfriend, yes. So memang daripada kecil-kecil cikgu tanya, okey nak jadi apa? Taizo. Saya sebenarnya jujurnya saya ni seorang yang sangat pemalu dan memang kurang bercampur dengan orang. Sampai sekarang pun saya masih lagi pemalu. Cita-cita saya selalu tanam pada diri dan saya tak pernah cerita pada keluarga kepada siapa. Saya cuma bercita-cita untuk jadi orang terkenal. Tapi dalam bentuk apa saya tak pasti. Tapi saya nak jadi orang terkenal. Itu saja. Tapi dah tapi tak pernah cerita dengan sesiapa pun tentang benda tu. Even keluarga saya ke kawan-kawan ke, saya tak pernah cerita. Nyesal tak? Sekarang dah terkenal, nyesal? Selepas dekat dah nak pencet ni baru terkenal. Baru terkenal Okay, lepas tu macam mana abang boleh join jadi penyampai radio? Secara tidak sengaja, tetapi atas saranan kawan. Masa tu saya bermula dengan berlakon, menyanyi. Zaman-zaman masa tu zaman-zaman dengan Datuk Boyman. So Datuk Boyman antara orang yang telah membawa saya dalam bidang seni lah. Oh, Taizo boleh menyanyi. Ya, you nak I nyanyi ke? Why not? Lagu apa? Saya tak, itu nyanyi suka je. Nyanyi bukanlah, tapi memang antara benda yang saya nak buat adalah untuk berlakon, menyanyi, mengacara masa tu. Saya bermula dengan itu. Tapi disebabkan peluang untuk berlakon, menyanyi, mengacara itu agak limited. Sebab saya ni tak berapa bercampur, tak pergi ke mana-mana, tak keluar sangat. Tetapi pernahlah jadi lalu lalang dan sebagainya sebagai pelakon. Tetapi saranan daripada kawan menyebabkan saya cubakan diri dalam bidang penyampai radio. Sebab dia kata pada masa itu saya ada suara. So kau ada suara lah, kau cubalah jadi DJ radio.
zaman itu pula saya melihat Linda On. Linda On mula tahun 97 98. Lebih kurang gitu. Ya. So saya selepas 5 tahun saya melihat Linda On popular, dia terkenal dia. So why not saya pun jadi macam terkenal macam ni. So saya ambil peluang untuk try jadi DJ radio, tapi saya bermula di RTM lah pada masa itu. Lepas dari RTM barulah ke DJ stesen swasta dan ya. sebagainya sampailah Betul. keluar masuk macam itulah cerita dia. Tapi bang, okey, saya nak jujur dengan abang. Waktu hujung-hujung abang nak keluar tu, saya baru buka radio tu dan saya sangat suka dengan suara abang. Alhamdulillah. Saya mendengar petang waktu balik kerja kan, ya. dengan Kak Rara. Saya suka segmen tu. Antara one of the segmen yang saya katakan dapat sambutan dekat radio tempatan Malaysia juga sebenarnya. Tapi itulah tak lama. saya tak nak cakap. Patutnya awak kena dengar lebih lama sebelum tu. Yang sebelum tu lagi sedap, lagi best. Yeah. Ada version tu yang hujung-hujung tu awak dengar tak sedap dah. Sebenarnya yang sebelum tu lagi best. Rugi awak tak dengar. Itu tu. Okey, tak apa. Nanti kita try. Okey, right. Untuk pengetahuan korang, dua-dua penyampai radio kat depan kita ni sebenarnya mereka mempunyai pengalaman lebih daripada 25 tahun. Kita plus minus 25 tahun lah dalam industri. Saya dalam industri 25 tahun, tetapi untuk penyiaran 20 tahun. Ya, lama. Linda On pula? Saya memang total tak ada nyanyi berlakon. Tak ada menyanyi tapi tak, berlakon juga maksud saya kan? Tak adalah mula dengan menyanyi berlakon. Memang saya start to radio. Yes. Okay. Dan Linda On menang ABP 2001. Kalau menurut saya punya kamus kat sini lah, 2001. Dah tak ingat dah tahun bila menang. 6 tahun berturut-turut Linda On. So adakah ABPBH ni, satu platform yang besar ni, mengubah kerjaya seni kalian berdua? Sangat banyak membantu sebenarnya. Sebab waktu tu pun radio pun sangat relevan waktu tu. Memang orang mengharapkan hiburan daripada radio, tak ada social media apa semua kan. Betul. So dekat situlah mula banyak tawaran. Daripada tak nak berlakon, orang panggil berlakon. Tak nak rap, orang panggil rap. Ada talk show sendiri. Ada talk show sendiri. Ya, saya tengok. Ada jadi pengacara. Pengacara memang saya suka. Saya suka radio, saya suka TV. Radio comes first, second TV. So banyak tawaran yang dapat, alhamdulillah. Lepas tu job-job lain, job sampingan apa semua, perniagaan juga membantu. Jadi ABP sangat-sangat membantu sebenarnya. Ya. Macam Taizu pula macam mana? Saya dia tak membantulah sebab lepas dia menang. Itulah tu. Itulah nak macam mana Macam mana ni Taizu? Saya rasa lepas menang tu betul, banyak orang kata sebelum ni siapa yang menang anugerah, dia jadi satu body tau. Ada job tak ada, job hilang, orang kata demand, diva dan sebagainya. Saya tak tahu sama ada benda tu betul ke Linda. Saya tak badi awak masalahnya. Tak, tapi banyak kata-kata di luar kan yang menang sebagai penyanyi ke pelakon, sejak benda tu dia tak ada job. Ada juga lah pernah dengar macam kan, itu. Kan? Tapi saya percaya apa yang terjadi pada Taizo ni kan, walaupun menang satu anugerah, baru satu, lepas tu terjadi apa yang terjadi pada Taizo, saya nampak lebih banyak peluang lebih cerah lagi terbuka untuk Taizo lepas ni. Mungkin dia nampak waktu tu dia macam semua gelap depan mata. Saya banyak kontrak dah habis Taizo. Banyak kali gelap depan mata, gelap. Tapi lepas tu banyak lagi ruang peluang yang lebih rezeki cerah lagi yang datang. kita tak tahu apa yang akan datang kan. Jujur selepas apa yang berlaku memang saya banyak job. Tu betul. Ini bukanlah saya nak kata riak dan sebagainya. Sebelum ni saya tak ada job langsung. Gitu bang? Ya, betul. Saya hanya fokus pada radio saja. Saya tak ada buat apa-apa. Tetapi selepas saya keluar, alhamdulillah rezeki tu pada awal tu saya fikir saya dah gelap. Saya rasa sampai di situ saja karier seni saya kan. Tetapi alhamdulillah Tuhan terbalikkan cerita itu. Dan cerita itu sangat lebih indah selepas terutamanya selepas saya pulang dari umrah. Saya baru saja pulang. Sangat berbeza dan saya sangat lebih positif, lebih baik dan peluang dan ruang tu lebih besar. Itu sebenarnya yang berlaku. Okey bang, sebelum kita nak pergi ni, sementara saya tengah ingat ni, otak saya tengah segar sekarang ni. Waktu abang keluar dari stesen tersebut, Linda On antara orang terawal yang abang jumpa. Ya. Betul? Itu apa? Sesi luahan perasaan ke apa tu? Of course kami cry on shoulder. Shoulder to cry on. Shoulder to cry on. Cry on radio Melayu kan. Okay. Dia waktu kat radio nama saya tu nama bahu ke bahu. Bahu ke bahu. Yang ini you cry on my shoulder. Sebab mungkin Linda pun pernah mengalami nasib yang sama macam saya. Saya 2 kali
peristiwa yang begini berlaku kali pertama tahun 2012 hujung 31 Disember. So untuk tahun 2024 lah. So benda tu berlaku lagi sekali selepas 12 tahun lebih kurang. So ia sangat menyedihkan, tetapi kali ini saya bangkit dengan penuh semangat yang lebih baik atas sokongan daripada Linda On, antaranya Kiran. Kiran juga antara rakan saya. Walaupun kita ni jarang berjumpa, tetapi bila kita berjumpa kita sangat akrab, sangat baik. So alhamdulillah saya punya rakan-rakan, kawan-kawan yang sangat support. Adik-beradik saya, keluarga saya pun sangat support. So down tu down. Padahal saya down tu sebenarnya dah lebih daripada seminggu 2 minggu macam tu. Tetapi alhamdulillah saya berjaya mengatasi masalah tu. So pendek kata Taizo jumpa Linda On untuk mendapatkan nasihat jugalah dan kata-kata sokongan. Ya, kita berkongsi cerita dan kita berkongsi apa benda yang kita boleh keluarkan sama-sama. Ada plan ke? Ada plan ke? Tak ada. Tak Yalah, the shoulder to cry on. Ya, kadang-kadang kita meluahkan sesi meluah tu kadang-kadang memberi makna tau. Bagi dia apa orang kata, dapat lupakan yang sekejap. percuma. Dapat nasihat yang percuma. Dapat air percuma, tahu goreng percuma, tahu goreng percuma semua kan. Rezeki. Dia apa orang kata sebab saya juga pernah melalui, tapi jalan cerita mungkin lain sikit berbanding dengan Taizo. So macam waktu tu, marilah kita jumpa, marilah kita bual-bual, you know, kasi dia happy sikit. Sebab waktu saya terjadi pada saya dulu pun ada kawan-kawan radio juga yang datang untuk comfortkan saya. Biasanya dia lepak, dinner sama-sama, berbual supaya tak rasa macam stres sangat, tension sangat. Sebab kita bekerja kat radio ni, kita punya cinta kita pada radio tu, bila kita kerja ni betul-betul passionate tu, passion kita tu memang terlampau mendalam. Betul. Jadi bila kita disuruh keluar ataupun disuruh pergi ke tempat lain, disuruh pergi ke stesen lain, disuruh buat benda lain, kita kecil hati satu macam tau. Dia macam putus cinta tau. Dia bukan disebabkan duit semata tau. Memang kita kerja untuk duit. Tetapi disebabkan macam Linda cakap lah, passion tu yang membuatkan kita rasa keselesaan saya bekerja dengan pasangan saya masa tu. Saya bersama dengan Sharifah Syairah, Kak Rara. So pasangan yang saya rasa sangat ideal dan sukar untuk saya dapat pasangan yang sama. Setuju. Mungkin selepas ini. So itu benda, momen yang saya rasa kalau ikutkan sepanjang saya nak habis kontrak tu, sepanjang minggu tu juga kalau bercakap tentang kerja, Kak Rara antara orang yang akan menitik air mata lah, mengenai mata dia bila bercakap tentang benda, dan saya is touching for me lah. Itu yang sebenarnya yang saya boleh katakan betapa idealnya saya dengan dia. Tapi dia dah ada partner baru kan. Ya, tapi move saya on rasa lah kan. mungkin pada dia move on, tetapi pada saya pun move on juga. Cumanya kalau orang kata dia punya momen tu sangat best lah. Itu je saya boleh sampaikan. Betul, sebab kita nak bekerja dengan orang, nak cari orang yang betul-betul ada kimia ni, serasi ni susah. Betul. Betul tak? Dia ada pasangan. Macam saya biasa kalau saya live on air, saya seorang-seorang. So saya punya cinta tu dengan pendengar. Tu yang saya sayang pendengar tau. Sama juga macam dia lah, dia dengan Rara, sayangkan pendengar tu. Benda tu yang kita sayang sebenarnya. Actually saya pernah bekerja, saya biasa seorang, berdua, bertiga. So saya tahu macam mana dia punya, kita nak ubah. Macam Linda mungkin kebanyakan masa memang seorang kan? Memang seorang. Lolo. Betul. LO solo. Okey. Itu kita cakap mengenai ABPBH, korang punya kejayaan zaman-zaman dulu. Lepas tu keluar pada tu ada mengubah ke tak masa depan dalam industri seni dan sebagainya. Sekarang ni kita nak bercakap mengenai tamparan hebat dalam industri yang korang pernah terima. Macam Taizo kita dah tahu, saya rasa itu antara salah satu tamparan yang hebat lah dalam industri. Sangat. Kan? Ke saya ada tak lagi? Baca, itu antara yang tahun 2024 ni pembuka dia. Saya rasa ini yang sangat besar lah dalam kehidupan saya. Sampai saya tak baca komen-komen dan sebagainya sebab saya sangat takut. Sebab saya masih ingat lagi kata-kata Linda On dulu. Sebab Linda On adalah orang yang popular dan dia popular lebih awal. So dia pernah cakap dengan saya, I tak baca komen-komen. Betul Linda? Kadang-kadang ada komen sakit hati kan, kategori hati kan. Betul. Sebaiknya waktu tengah sensitif sekarang ni jangan baca. Mungkin 10-15 tahun akan datang, baca dah boleh senyumkan aja apa yang orang komen tu. Betul. Dan betul saya buat benda tu, saya tak baca. Sebab sekarang ni mungkin kalau Taizo tengah baca pun, orang duk kecil-kecil nanti dia terikut emosi. Betul. Not now. Jangan baca sekarang. Yes, betul, saya setuju. Macam Linda On pula macam mana tamparan hebat dalam industri? Untuk saya yang paling hebat, tamparan paling hebat dalam industri yang sampai sekarang saya rasa tak semua orang tahu tentang cerita tu, ialah tentang apa yang terjadi dekat
LA dululah, yang kat red carpet tu. Itu memang satu benda yang sangat Itu paling besar kan? Paling besar. Bukan putus cinta? Putus cinta second. Okay. Putus cinta tu benda personal. Orang Okay, sibuk-sibuk kan. Tapi dalam career lah. Ni dalam career lah, tentang hal kerja apa semua kan. So nak luahkan tak dapat. Waktu tu pun social media pun tak berapa ni sangat. Jadi Pasal baju je kan? Pasal baju je. Jadi saluran untuk kita nak beritahu kisah sebenar tu hanya melalui wartawan. Dan wartawan pun ada hadnya, ada limitnya, tak boleh menceritakan semua. Sampai saya telefon wartawan tu, saya cakap, apa yang saya ceritakan hari tu semua, kenapa tak tulis? Kenapa awak tulis lain? Tak boleh, Linda. Dia cakap kat phone, tak boleh. Kenapa? Sebab pun masih tak boleh saya nak beritahu. Ada sebab-sebabnya. Jadi, sekarang pun tak boleh bongkar sekarang kat tak bulan. bongkar ke? Benda dah lepas dah. Sebaiknya jangan. Sebab dia membabitkan banyak pihak-pihak atasan. Jadi yang tahu je tahu. Saya simpan benda tu. Tunggu biografi. Nak buat biografi. Tengoklah macam mana dia nanti. Tapi memang agak, saya tak boleh, saya nak tahu. Sampai saya rasa ramai nanti nak kejap tahu. lagi kita off mic, kita lepak kat luar, nanti cerita lah. Kita ada stesen lain kat luar. Okay, mungkin anak-anak sekarang, yang muda sekarang ni tak tahu apa yang berlaku dekat sana tu pasal baju tu. Mungkin boleh share dengan kita sikit. Okay, saya buat persiapan apa semua untuk saya jadi host di red carpet. Waktu tu something award dah tak ingat dah sekarang. Lepas tu sampai dekat sana, dah sampai semua. Nak tiba masa untuk make up. Bukan, sebelum make up lagi, dekat atas kapal terbang lagi pun, sampai je dekat airport tu, saya dapat banyak message mengatakan ada pertukaran dan you kena tukar baju. Sebab baju je. Sebab baju. So I pun macam, yelah, kita pun muda kan, macam kenapa, apa hal baju pula, kenapa sebab baju pula nak kena. Oh tak boleh, sebab baju you dia orang Indonesia apa macam, kenapa, apa benda, apa masalah dia semua kan. So jadi kecoh sebab baju. Jadi saya ni pula, saya cakap, baju ni kita dah buat fitting berminggu-minggu. Penat tau, kita turun naik bangunan nak buat fitting sampai saya suka sebab baju tu ada gabungan Asia dan Barat. So atas macam ala-ala kebaya, bawah gaun. So saya memang suka baju tu. So tapi disebabkan baju tu lah, saya tak dapat nak teruskan kerja saya sebagai host di red carpet tu. So dan disebabkan baju juga, saya tiba-tiba dihalau. Dia cakap, okay, if you're not going to change, pack your bag. Itu arahan tu daripada Malaysia ataupun daripada arahan tu daripada seorang yang apa, dari Malaysia lah, yang ditugaskan lah. Dia yang mewakili. So mungkin dia pun dalam keadaan tersepit, tertekan juga, ditekan. So bila dia cakap pack your bag, that very moment I cakap, I dah stress kan, since datang dari turun kapal terbang sampailah nak make up ni. Make up artis Mak Salih dah tunggu dah tu. Kan bila sampai ke tahap dia cakap pack your bag, pulangkan apa semua yang ada credential apa semua, I pun macam okay, I pack my bag. So tak buat job tu? Tak buat lah. Dan dia cakap pack your bag, sebabkan I tak tukar baju tu. Jadi cerita dia ni banyak datang kiri kanan depan belakang atas bawah, disebabkan orang tu, disebabkan orang ni, disebabkan orang sana, orang bawah, orang semua kan. So saya pun cakap okay lah, dengan I was with my sister, cakap tak apalah kak, jomlah kak kita pack. I pack my bag. Bila dah I pack my bag, orang semua tunggu kenapa Linda tak keluar host kat red carpet tu. Academy Awards. Baru sekarang I ingat Academy Awards. Lepas tu bila balik, semua orang tunggu dekat airport. Macam like semua wartawan tunggu macam, oh my god, apa benda nak cakap ni kan. So bila saya bercakap pula, cerita tak keluar. Dah macam-macam keluar cerita, Linda tak pandai bahasa Inggeris lah, Linda jago kampung lah, Linda itulah inilah. Saya pun macam tak apalah, tak ada ruang untuk saya bercerita pun. Biarkanlah dia berlalu. Lama-lama orang pun lupa cakap. Sekarang pun baru ada peluang untuk kita bagi. Kalau saya nak ceritakan betul-betul, you akan serius tak apa, saya tak payah ceritakan semuanya. Okay, itu diorang so pack your bag, betul? Ya. Payment dapat tak? Tak ada. Sebab itu adalah under tugasan, under radio station tu. I see. Satu tugasan saya. Jadi saya tak dapat melunaskan tugas. Saya hanya disebabkan baju. Itu je. Kalau ada yang buat cerita lain, oh Linda tak berani, Linda tak pandai cakap orang putih, Linda takut, Linda tak buat research, Linda tak buat homework, itu semua tak betul. Hanya sebab baju. Itu saja. Okay, faham. Sebab saya pun ada search juga nama Linda On dekat Google. Okay. Ada juga isu pasal baju
keluar satu portal. Cuma kita tak faham secara detail. Sekarang baru kita dengar depan tuan punya badan sendiri. Okey, baru saya faham. Okey. Tak apa, itu adalah tamparan hebat yang diterima oleh seorang Linda On. Masa tu umur berapa zaman dia tu? Umur apa saya? Sekolah lagi ikut sekolah Oh, menengah ambil tahu kot. Ya. Oh, okey. Tak, saya Budak-budak. tahu gosip kita juga. kan nak jadi penyampai berita. Oh, ya ke? Lupa ke Kena cerita ambil lah. tahu. Kena ambil tahu lah. Okey. Orang-orang hebat ni. Okey, itu kita cakap pasal tamparan hebat dalam industri. Okey, sekarang ni lepas sahaja isu Taizo ni, ada satu tamparan hebat lagi daripada Taizo sebenarnya. Memang buat hal lah. Tentang mana? Dia buat apa? Dia keluar je banyak hal yang tersebar. Oh lah. Maksudnya orang lain. Ke Tak saya juga? tahulah bang. Pasal radio. Pasal radio. Pasal radio, tentang bang. radio. Macam-macam Ya, ini pula. topik. Lepas pada isu radio, ada pula yang membongkarkan mengenai gaji radio. Gaji penyampai radio ni. Ya. Betul ke sampai 150,000? Itu mungkin bukan kami lah. Ya Ya, ke? saya dan juga Linda adalah penyampai radio. Kita pure penyampai radio. So mungkin untuk yang selebriti DJ, maksudnya yang daripada pelawak ataupun pelakon ataupun penyanyi jadi DJ, itu kami tak tahu. Kalau secara peribadi, sebab tentang gaji ni sangat sensitif. Betul. Jadi kita tak tahu pun tentang apa-apa gaji kan. Untuk saya lah. Untuk Linda tak tahulah, mungkin dia ada dengan HR. Apa? Tak, dengan HR mungkin you tahu, you ada connection. Oh, I kena HR. Dekat bahagian tak payah HR pun. Oh ya. Oh tak. Kabel kuat ni, kabel kuat. Tak payah HR. Sebab lepas pada isu ini, adalah beberapa ni saya petik pada artikel daripada Datuk Fauziah Nawi. Dia kata gaji penyampai radio cecah 150k. Lepas tu ada pula Linda On komen-komen dekat Facebook kan, kita nampak. Saya Petik pula nama Linda On. Saya tak nak masuk campur. Nak hal gaji. Betul, Private PNC kan. Private, PNC, private Ya. and confidential. Betul. Tapi bila dah sentuh nama saya kat situ, dia sentuh, dia cakap, cara dia cakap tu macam dia tahu je. Ayolah zaman Salih Yaakob dulu ni 45,000, Linda On dapat lebih kurang. Tak. Sebab tu bila saya baca dia dah sebut nama saya, tag apa semua, saya macam saya kena jawab. Saya kena jawab. Cakap waktu saya tengah betul-betul tengah famous dulu tu pun tak sampai macam gitu. Dan bila zaman sekarang, bila saya dengar sampai ratus-ratus ribu, saya macam kenapa zaman dulu tak dapat Ya. tak dapat. Tapi mungkinlah rezeki mereka dan Betul. juga selayaknya mereka. Sebab itu adalah daripada pengurusan sendiri kan, Betul. yang menentukan gaji. Tapi kan kalau kita bercakap mengenai general, mana-mana tempat kerja, tak tahulah ini saya bercakap mengenai experience, okay? Mana-mana tempat kerja, bila kita mencapai ataupun kita achieve sesuatu, macam tambah korang achieve ABP, popular dan sebagainya, mesti bos akan offer more bagi kenaikan gaji because you dah achieve award kan, penyampai radio popular. So mungkin amount tu akan naik. Tambah-tambah Linda On 6 tahun berturut-turut, mesti akan naik offer tu. Minta lah, kena minta. Itu ke isu yang ini? Yang ini? Yang saya minta tu buang tu. So kita boleh minta ke tak boleh minta ni sebenarnya? Tak tahulah. Kita dah kita tunjuk bukti pencapaian. Kita nak minta sikit kena buang. Macam mana? Itulah. Aduh, Mungkin dia ada susahnya nak pandangan. cakap pasal ni. Itulah. Ya. Lain kali jangan minta. Okay, conclusion dia jangan minta naik gaji. Tak tahulah, saya tak tahu kalau macam Walaupun dah bahagian- menang sebenarnya anugerah. sebenarnya sama je dalam organisasi mana-mana pun, kerja apa-apa pun. Bila kita rasa kita dah selayaknya, ataupun kita rasa, of course dalam kehidupan kita nak ada peningkatan dari segi ekonomi. Betul. Terutamanya Setuju. macam DJ, kita tak ada peningkatan dari segi saya boleh naik level jadi manager ke, senior manager ke, general manager ke. Kita tak ada benda tu. Pertama-tama kita adalah contract staff. Jadi apa yang kita boleh buat adalah untuk minta, bukanlah kita minta, maksudnya ada Mintalah pertimbangan tu. sewajarnya pada pihak pengurusan untuk menaikkan gaji kita, itu saja. Minta sikit lah. Saya rasa up semua sikit orang lah. pun benda yang sama. Cuma beza je berapa banyak, 50, 500, 5,000, 50,000, itu je beza dia. Yep. Betul ke 500 tu yang mention tadi tu? Dah betul. Oh betul. Oh itu betul lah betul. ceritanya. Saya minta I cakap tambahan dengan dia, 500. jumpa dengan dia. You minta gaji banyak ke apa sampai jadi macam gini kan? Tak boleh nak minta 500 saja. I cakap tapi kita tak tahu sebab-sebab lain yang mungkin management pandang sebab-sebab lain, saya tak tahu. So itulah
Jangan minta lah, jangan minta lain kali. Saya rasa mungkin selepas itu lebih daripada itu yang Tuhan bagi. Betul. Alhamdulillah, Betul. alhamdulillah. Bukanlah kita nak riak ke apa ke, tapi kita nak bagi tahu bahawa walaupun ada di hujung tu gelap, tetapi hujung lagi tu ada terang sikit. Saya suka lah. Ni orang lama punya ayat ni. Jangan cakap lama. Dia masuk tu, tak ada lama dah. masuk terowong mana-mana ke? Banyak terowong tu kan. Okay, tadi Taizo ada sentuh pasal kontrak. Ya. Okay, kalau macam kita orang macam staff office biasa ni, kontrak selalunya macam contohnya macam setahun macam tu. Dah habis kontrak kita kena renew kontrak, betul? So macam penyampai radio macam tu juga ke? Dia punya sistem kontrak tu? Ke dia beza dengan kita Dulu orang? penyampai radio kita permanent. Dulu-dululah permanent staff. Dan lepas tu kita dia jadi kontrak, pekerja kontrak. So ada kontrak 2 tahun, ada kontrak 3 tahun, ada yang kontrak setahun. Dan biasanya kontrak tu dia akan sambung lah. Biasanya dia akan sambung. Tapi zaman sekarang ni dia lain sikit sebab ramai yang nak jadi penyampai dan ramai selebriti-selebriti pun nak jadi penyampai radio juga. Jadi ada sikit bahaya dekat situ. Sebab tu ada satu kenyataan saya cakap semuanya tergantung pada apa ink pen tu sama ada sign kontrak ataupun tidak. Jadi kena redha, kena bersiap sedia je sambung ataupun tidak. Cuma cara tak sambung tu kena tengok juga macam mana keadaan saya dah beberapa kontrak dah saya dah habis. So ada yang habis kontrak dalam keadaan yang indah. Yang Linda, sorry tak dapat sambung apa semua. Saya dapat jam ni daripada radio saya yang last. Dia tak sambung kontrak tapi bagi jam semua. Macam happy lah juga kan. Ada yang tak sambung kontrak yang perit kan, terpaksa tinggalkan. Jadi macam-macam cara tak sambung kontrak ni. Dia punya cara nak berhentikan kita tu. Okay. So selalunya kalau macam kita renew kontrak, diorang akan up salary kita ataupun maintain je salary lama? Biasanya ada up sikit lah. Up sikit lah kan. Paling tidak berapa ratus pun ada juga up sikit lah. Faham. Okay, tadi bercakap mengenai, saya suka dengan statement Lina On. Dia bercakap mengenai ada yang pelakon pun nak jadi penyampai radio, ada pelawak pun nak jadi penyampai radio. So benda ni jadi satu isu juga bila baru-baru ni kes Taizo keluar je banyak kes masuk tau. Kenapalah saya? Saya tak tahulah kenapa. Tapi saya suka. No, bukan saya suka Taizo keluar, bukan. Itu bukan maksud saya, okay? Saya suka bila dia ada hikmahnya lah, okay? Ya. Jadi orang pandang radio kan? Yes, betul. Lately orang pandang radio. Ada student-student yang belajar penyiaran. Diorang ada bagi statement dekat social media. Dia kata, kenapa sekarang pelawak-pelawak yang nak take over menjadi seorang penyampai radio? Kenapa budak-budak yang belajar dah berhabis berpuluh-puluh ribu Meskom ni Meskom, diploma degree master dah habis ni, ke mana hala tuju budak-budak ni? Faham tak? Dia orang dah belajar bidang penyiaran. So ada apa-apa pendapat ke? Berat ni soalan saya ni. Jawab yang berat-berat ni jawab. Yalah, memang kadang-kadang kesian juga pada mereka yang memang belajar bidang tu. Tapi kadang-kadang kita kena fikir zaman sekarang ni, apa yang kita belajar tak semestinya apa yang kita akan kerja. Benda tu kadang-kadang adalah untuk masuk ke bilik interview tu je. Kadang-kadang sekarang orang tak kisah dah you ada bidang apa pun orang tak kisah. Tetapi paling utama sekali untuk radio pula, dia lebih pandang kepada populariti, mungkin bakat. Betul. Saya rasa itu paling mungkin saya tak tahu mungkin cara mudah untuk sesebuah stesen menarik perhatian pendengar. Bayangkan seorang yang tak dikenali ni, entah siapa-siapa masuk kerja, orang dengar walaupun sedap macam mana pun dia buat, berbanding dengan seorang yang memang dah dikenali, followers beribu berjuta, masuk dia start bekerja kat radio tu, orang tahu itu dia dan bertambah pendengar radio. So lebih tengok lah strategi radio tu macam mana. Jadi tak perlu nak bina daripada scratch. So dia dah boleh pergi. Faham. Okay, so tadi bercakap mengenai follower juga kan. So I mean for the arus sekarang ni memang penting lah followers, betul tak? So kalau you belajar menjadi you student Meskom, student penyiaran, tetapi you tak ada follower yang ramai, susah juga nak masuk industri. Jujur kalau benda tu tanya pada saya, walaupun you ada followers yang ramai, you memang popular mungkin dekat TikTok ataupun you popular kat TV, tetapi radio ni sebenarnya berbeza tau. Mungkin orang nampak wajah you, nampak gaya you, reaksi muka you, tetapi kalau di radio ni kita perlukan intonasi, betul tak Linda? Betul. So kalau intonasi you tak sampai, hanya sekadar you dah biasa buat bemik muka pun, lama-lama orang akan muak juga. So itu pandangan saya secara peribadi. Jadi benda tu kena selari.
Mungkin ada orang yang memang dilahirkan boleh jadi pengacara TV, tapi tak semestinya dia boleh pergi ke jadi penyampai radio. Begitu juga sebaliknya. Ataupun mungkin ada kelebihan dia dua-dua sekali dia boleh. Dia ada rupa, ada bakat dan sebagainya. Intonasi suara dia pun sangat bagus, menyebabkan bila orang dengar kat radio tu, orang boleh membayangkan dia macam mana, apa yang dia buat. Hanya Sebab di dekat radio, sebab dekat radio ni orang tak nampak muka. Betul. Jadi kalau you buat memek muka dengan pasangan you pun, siapa tahu? Siapa nak tahu? Betul. Jadi you kena, intonasi suara itulah yang sebenarnya perlu menggambarkan apa yang you sedang lakukan. Kalau macam inilah, kalau kat TV, orang nampak segala benda ni bergerak. Muka, make up, rambut dia buat lah, tangan semua bergerak, badan dia gerak, apa semua. Tapi radio, you gerak-gerak semua orang tak nampak. Betul. Orang hanya dengar suara dan membayangkan penyampai tu gerakan dia macam mana. Dan kalau benda tu sampai, dia berjayalah menambat hati pendengar tu. Tapi kalau dia cakap flat, cakap biasa flat je, tak sampailah. Sebab intonasi tu penting. Betul. Dan jadi, saya sangat percaya penyampai radio adalah pelakon drama radio terbaik. Sebab kita pun ada masalah hidup, tetapi kita boleh membawakan watak tu dengan bukan semua orang boleh jadi penyampai sebenarnya. Saya rasa penonton-penonton kat sini pun mungkin bersetuju dengan apa yang kita sampaikan. Sebab intonasi sangat utama. Boleh menarik perhatian ke tak boleh menarik perhatian berdasarkan pada intonasi. Betul Linda? Okay, so mungkin ada pendengar kita ataupun penonton kita yang berminat nak menjadi penyampai radio. Okay, mungkin senior-senior otai-otai penyampai radio ni boleh share dengan diorang. Diorang ni baru ni, baru habis meskom dan segalanya, nak menjadi penyampai radio, tetapi diorang tak ada followers. So macam mana sebagai senior nak membentuk mereka? Saya rasa sekarang banyak peluang di social media. Banyak platform untuk mereka tonjolkan diri. Okey, kalau zaman dulu tak ada peluang tu semua. Dan mereka hanya boleh hantar kaset suara mereka untuk datang audition dan sebagainya. Sekarang terlampau banyak platform yang mereka boleh tonjolkan bakat. Jadi gunakan semua platform yang ada yang secara percuma ni. Dalam masa yang sama, jangan berhenti mencuba. Terus cuba hantar application, hantar lagi sampai dapat satu hari nanti, insya-Allah. Tapi kalau tak dapat sekalipun, sekurang-kurangnya bila awak dah tua akan datang, awak puas hati sebab radio ni awak dah hantar, radio ni dah hantar, TV ni dah hantar, semua awak dah try. Berbanding dengan bila dah tua besok menyesal saya tak hantar ke radio ni, padahal saya berbakat dulu. Menyesal saya tak hantar ke TV ni semua. So cuba, jangan stop. Sebab kalau dah tahu diri sendiri tu berbakat, sayang kalau bakat tu tak di orang kata tak digilap dan tak ditonjolkan. Macam abang pula macam mana? Betul kata Linda. Tapi itulah zaman sekarang ni orang suka yang pandai lawak, yang pandai membuatkan orang ketawa. So platform macam tu, media sosial tu boleh membantu. Kalau kita pandai bercakap, pandai menarik perhatian orang, kadang-kadang tak kisahlah sama ada producer ke management ke, akan tengok juga benda tu. Kalau dia tengok viral, kemungkinan orang-orang itu akan di grab dulu. Sebab benda tu sangat membantu. Cakap pasal lawak tadi, saya pun terfikir satu soalan. Zaman-zaman Linda On dulu, kebanyakannya penyampai radio yang bukan daripada orang pelawak. Bukan ada golongan-golongan yang pelawak. Dan sekarang ni dah banyak pelawak-pelawak yang menjadi penyampai radio. So macam mana orang-orang yang seperti suara Linda On ni nak take over industri? Itulah pasal dah di take dunia over berubah, orang lain. Ya, betul. Ini saya pandang ini sebagai satu trend. Sebagai satu trend. Mungkin akan datang trend pelawak jadi penyampai tu habis. Penyampai radio yang sebenar balik semula jadi penyampai radio. Betul. Kan? Jadi ini semua trend, dan trend ni agak panjang, agak lama. Sampai ke satu tahap nanti mungkin akan berhenti juga. Kan? Tapi bagi saya macam gini, kalau untuk penyampai radio nak sesuatu yang menarik untuk orang dengar pun jadi tersenyum, terketawa sendiri, kita sendiri tak payah tak perlu buat lawak sebenarnya. Cukup dengan apa yang kita bercakap, cukup dengan caller tu. Saya bila saya ke udara pelawak saya, star saya, bintang saya untuk show saya ialah pendengar. Sebab tu saya suka ambil pendengar. Interaksi. Bila orang tu call, kita berbual dengan dia yang tak sengaja terlawak tau. Betul. Saya tak perlu jadi pelawak tu. I don't have to make jokes. I don't have to be funny. Tak payah. Pemanggil itulah star saya sebenarnya. Macam gitulah saya corakkan persembahan saya dekat radio dulu. Saya perlukan pemanggil tu dia akan
automatic akan jadi funny. Sama ada dia Silap nervous dia ke, dia tersilap ke, betul. kan? Apa dulu pernah ada seorang pemanggil tu, dia call, saya cakap, kat mana tu? Saya underwear pergi Sungai Petani. Benda tu je orang dah macam underwear. Saya tanya, underwear ke on the way? Itu je pendengar-dengar dah macam tersenyum sikit. Betul. Atau mungkin ada yang sampai ke tahap ketawa. So actually tak perlu kita sendiri yang nak buat lawak sangat. Kita mungkin ada buat lawak-lawak sikit, tapi pendengar tu sebenarnya kita punya star. Adakah itu Taizo pun menjadi lawak juga? Tidak, saya bukan pelawak. Saya tak pandai Tapi pelawak. saya dengar yang petang punya saya pun kekek-kekek gelak. Tu karakter. Saya membina sebuah karakter. Best. Yang saya betul yang ni lah sekarang ni. Betul ke tidak? Itu saya rasa itu karakter. Itu sebuah karakter. Ah. Saya membina Betul, karakter betul. berdasarkan kepada siapakah partner saya. Kita ni kalau kita bekerja berdua, bertiga, macam Linda mungkin kerja seorang. Jadi Linda ni mungkin tak ada masalah. Macam saya ada masalah bila saya kerja dengan partner. Saya kena pastikan saya dengan partner saya tu match, kena masuk, kena faham partner saya tu level mana. Kalau dia memang jenis yang lawak, kita kena layan lawak dia. Tapi saya sangat percaya kita jangan bersaing dengan partner kita. Kalau kita bersaing, kita ada rasa kita nak lawan partner kita, benda tu akan jadi problem. I see. Okay, bercakap sebelum saya terlupa, saya nak bagi tip. Bercakap mengenai macam adik-adik graduan-graduan yang nak menjadi penyampai radio ni, mungkin tips ini yang berguna kot. Waktu korang internship, korang apply lah mana-mana stesen radio. Intern dekat stesen radio tu. Ya. Mana tahu korang akan dapat peluang, mana tahu manager diorang suruh take over jap, DJ tak sampai lagi. Ya. Inilah Betul, peluang betul, untuk betul. korang Betul. sumbangkan suara korang. Ya, ya, ya. Betul. tak? Itu Kadang-kadang radio ni kadang-kadang sama juga macam kerja-kerja shift tempat lain. Kadang-kadang penyampai buat hal kan, sakit ke apa last minute tak datang. Ada je yang orang take over tu. So intern ni lah akan Ya, take betul. over kan. Memang ada kadang-kadang budak-budak office pun take over sekejap kan, ada kan. Ataupun kadang-kadang mungkin intern ni bila kita jadi DJ radio, kita rasa cakap kejap ganti ataupun jadi caller ke sebagainya. So dari situ kita akan nampak juga dia pun ada bakat. Betul. Lepas tu ada satu lagi selalunya macam stesen radio, diorang ada macam aktiviti luar kan, macam Zoomers ke apa, pergi kat luar ke. Inilah peluang untuk korang macam nak jadi announcer Betul. kat luar, jumpa orang dan sebagainya. Kan, betul tak? Setuju? Betul, setuju. Okay. Masa kita pun dah tamat, dah cukup untuk kita berkongsi pada hari ini. Perkongsian yang cukup menarik saya rasa daripada dua suara lama dalam industri radio, Linda On dan juga Taizo. Tepukkan untuk mereka. Terima kasih. Terima kasih. Tapi apa pun nak cakap jugalah, ada yang lebih berpengalaman, ada yang lebih berpengetahuan berbanding dengan kami berdua. Ya. Apa yang kita sampaikan hanya daripada pengalaman kami je. Yes, betul. So untuk korang semua, seperti biasa korang boleh ikuti perkembangan mereka di social media. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok. Macam Linda On pun dah ada On FM. The On Show. The On On Show. tak on? On lah. Answer. Yes, view dah sampai 1 million saya tengok semalam. Alhamdulillah. Congrats. Alhamdulillah. Dan Taizo, apa plan? Soon saya juga akan ada saya punya program sendiri. Dan saya mungkin selepas ni, kalau saya tidak terbabit dalam radio sekalipun, mungkin, tapi saya akan lebih ketengahkan diri saya untuk keluar di TV dan juga digital, insyaAllah. InsyaAllah kita doakan yang terbaik untuk Linda On dan juga Taizo, yang terbaik insyaAllah dalam industri. Okay, terima kasih banyak sudi dengan kita orang. Dan untuk korang semua, rakaman di KL, Showland Bilik KL Popfest 2024 ini akan dimuat naik di platform YouTube Bulan Official dan juga di Spotify. Aplikasi Spotify boleh klik je Showland Bilik. Alright, itu saja. Jangan lupa untuk tekan like, share dan juga subscribe. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih, Waalaikumsalam. Ahmad. Bye-bye. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.